Boga! Tagairo! Woi! Buangin na ko eh! Hei! Omar Rogic dari mekanik ke pengarah filem. Pelakon-pelakon filem Melayu pada zaman dahulu bukan sahaja mampu berlakon dengan baik, malah ada juga sebilangan dari mereka yang berasal dari pelakon akhirnya mampu mengarah sesebuah filem. Malah filem-filem arahannya sangat mendapat sambutan dan diingati sehingga kini. Insan yang dimasukkan itu adalah Omar Ali atau lebih dikenali dengan panggilan Omar Rogic. Berikut adalah petikan dari temu bual oleh Dr. Zahidi Datuk Haji Zainal Rashid bersama pengarah dan pelakon Omar Rogic. Omar Ali atau lebih dikenali dengan panggilan mesra Pak Omar Rogic dilahirkan pada 23 November 1925 di Kulim, Kedah. Pak Omar pernah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Sungai Korok, Alor Star, Kedah. Seterusnya melanjutkan pelajaran di Sekolah ST Michael Kampung Perak, Alor Star. Bapanya iaitu Ali Ibrahim merupakan orang yang berketurunan Rawa, manakala ibunya pula Raonah Senapi berketurunan Aceh. Pak Omar datang dari keluarga yang kurang berkemampuan. Ayahnya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan mereka hidup merantau dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika dilihat pada lakonannya dalam filem Sarjan Hasan pada tahun 1958, beliau kelihatan sangat fasih berbahasa Jepun. Hal ini kerana beliau sebelum ini pernah bekerja sebagai mekanik kapal terbang Jepun di kepala batas Pulau Pinang, dan disitulah beliau serba sedikit mempelajari bahasa Jepun. Mana cakap Melayu? Mana belajar tak kata? Oh, saya dulu Singapura 10 tahun tinggal sana. Selama 3 tahun beliau bekerja di lapangan terbang kepala batas dan selama itulah Pak Omar tidak dibenarkan pulang ke rumah. Penderitaan di zaman Jepun tidak kenal kepada perkataan siasatan ataupun perbicaraan. Pak Omar pernah menceritakan ketika ditemui di majlis pengkisahan sejarah zaman Jepun di Kedah bahawa walaupun kehidupan Pak Omar tak ubah seperti dalam kurungan, makan, minum dan tempat tinggal disediakan oleh pihak Jepun. Mengingati pengalamannya semasa bekerja di sana, beliau menyatakan terdapat kira-kira 40 orang tempatan bekerja bersama-sama dengannya ketika itu. Ada pegawai-pegawai Jepun yang Pak Omar masih ingat nama mereka. Antaranya ialah Suzuka, Sato dan Baba Kunzo. Beliau dan kawan-kawannya pernah dipaksa cukur kepala seperti orang Jepun, tetapi mereka membantah. Umay pergi cakap kampung orang, sabah-sabah orang pun tak boleh main radio. Ada sabah-sabah orang main radio, umay tangkap pergi Maraka. Kapara bodong. Apabila Jepun menyerah kalah pada bulan Ogos 1945, Pak Omar pun pulang ke kampung halamannya di Kedah dan bekerja dengan bapa Dahlan di Pekan Rabu sebagai penjahit serban. Tidak lama selepas itu, Pak Omar kemudiannya berhijrah ke Singapura untuk memohon jawatan sebagai mekanik kapal terbang di Royal Air Force British Singapura. Tetapi malangnya, beliau gagal dalam temuduga tersebut. Oleh kerana gagal dalam temuduga tersebut, beliau malu untuk kembali semula ke Kedah. Akhirnya, Pak Omar telah bertemu dengan penyanyi R. Azmi yang mana pada ketika itu baru menempa nama sebagai penyanyi dan menumpang tinggal di bilik sewa Azmi. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Beliau menyewa bilik tersebut dengan harga RM7.60 sebulan yang terletak di Jalan Syed Alwi berdekatan dengan New World. Di sana, Pak Omar bekerja sebagai buruh kasar di syarikat Malay Film Production dengan gaji sebanyak RM50 sebulan melalui pertolongan teman biliknya, R. Azmi. Dari situlah dia mula mengenal dan berjinak-jinak dengan dunia perfilman. Di awal pembabitannya dalam bidang seni, Pak Omar hanya diberikan peluang memegang peranan kecil sahaja, di mana filem pertama lakonannya ialah Pembalasan pada tahun 1950 arahan L. Krishnan. Seterusnya, beliau terus diberikan peluang sekali lagi untuk melakukan watak sebagai Kasim dalam filem rayuan Sukma pada tahun 1951. Berapa banyakkah surat-surat yang kau simpan dalam peti sekarang? Kira-kira 15. Inilah masanya untuk kita bekerja.
Hasil kerja keras dan tekunnya dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pelakon, beliau akhirnya diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi apabila dilantik menjadi penolong pengarah, seterusnya menjadi pengarah filem. Antara filem-filem terkenal arahannya adalah Sumpah Wanita, Singapura Dilanggar Todak, Aksi Kucing, Agogo dan banyak lagi filem lama yang masih diminati sehingga kini. Selain berbakat dari segi pengarahan, beliau juga berbakat dalam bidang penulisan. Beliau merupakan penulis asal cerita bagi filem Dr. Rushdie, Antara Dua Darjat dan Semerah Padi. Allahu Akbar, Beliau pernah menceritakan bahawa ketika zaman kegemilangan filem Melayu pada tahun 1950-an, pengarah dan kaki tangan syarikat Malay Film Production diberi gaji bulanan dan bonus. Studio MFP ketika itu lengkap dengan peralatan kamera, lampu dan sebagainya. Pengarah zaman dahulu juga berkebolehan untuk menulis skrip sendiri, ujar Pak Omar lagi. Setelah studio MFP ditutup pada tahun 1967, Pak Omar telah berpindah ke Malaysia dan bertugas dengan syarikat Merdeka Film Production di Kuala Lumpur. Selain terlibat dalam kerja-kerja pengarahan, beliau juga pernah bekerja sebagai penyunting skrip drama RTM, Sabah Film Production dan Gaya Film Sendirian Berhad. Apa engkau patuh? Begitu? Engkau korek tuh daging orang kok. Nanti lama-lama engkau kalah. Semasa menjadi pengarah di Merdeka Film Production, ada filem arahannya yang diharamkan tayangannya di Singapura kerana terdapat beberapa adegan gangster dan kongsi gelap di dalamnya. Filem itu ialah filem bertajuk Durjana yang diterbitkan pada tahun 1971. Apa khabar Cik Bakri? Kerja teruk nampaknya. Nasib kau pun aku dah tenang. Omar Rojik telah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Norsyah yang berasal dari kampung Jawa, Butterworth dan dikurniakan 4 orang anak. Pada 4 April 1997, Omar Rojik telah menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika berusia 71 tahun akibat sakit kejang otot. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Master, saya punya pangkat besar kah, Master? besar kok. Macam watashi, banyak besar kok.